TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda untuk kita punya segmen Sukses SPM 2021. Apa khabar yang berada di rumah? Saya harapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Ingat, dalam tempoh sekarang ini penting untuk kita terus kekal mematuhi SOP. Ke mana jua kita pergi, apa jua yang kita lakukan, jangan lupa pakailah pelitup muka, face mask anda dengan betul. Jarak fizikal kena jaga kita bersama yang lain sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap kali cuci tangan anda gunakan sabun dan juga air selama 20 saat dan jangan lupa untuk terus kekal memakai gel pembasmi kuman sebagai langkah pencegahan. Baik, hari ini saya tidak keseorangan. Ria akan bersama-sama dengan seorang cikgu. Nak tahu siapakah beliau? Jom kita saksikan. Itulah dia, anda dapat saksikan kita punya biodata guru pada hari ini. Jadi saya nak alu-alukan kedatangan kita ada Cikgu Alwardah binti Dul Khalid yang merupakan guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 242 Shah Alam. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu kelihatan berseri-seri hari ini Cikgu. Terima kasih. Beruntung hari ini dapat bersama-sama dengan Ria. Ya? Itulah dia. Baik Cikgu, kalau kita tengok mata pelajaran hari ini Cikgu, begitu dekat sekali dengan kita, iaitu gerontologi asas dan geriatrik. Mungkin Cikgu boleh kongsikan sedikit kepada murid-murid yang sedang menonton apa istimewanya topik yang akan kita pelajari pada hari ini Cikgu. Ya, baiklah. Ya. Terima kasih Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ceria kepada sidang penonton dan khususnya buat anak-anak didik cikgu yang mengambil mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik ya. Okey, jadi pada hari ini bersama-sama lagi Cikgu Wardah bersiaran pada petang ini ya untuk mempelajari satu lagi modul yang sangat penting untuk kita ya, iaitu modul 6 yang bertajuk saringan dan penilaian asas warga emas ya. Sebenarnya modul ini sangat penting kepada kita ya, kerana pemeriksaan kesihatan, penilaian kesihatan warga emas amat berkait rapatlah dengan senario yang berlaku di negara kita sekarang ini ya. Dan modul ini yang istimewanya ialah apabila murid mempelajari, murid boleh mengaplikasikannya kepada insan-insan yang berusia emas yang ada dalam kehidupan mereka. Contohnya, iaitu para ibu bapa, atuk nenek mereka ya, di mana mereka boleh menjalankan pemeriksaan kesihatan. Okey, baiklah. Sebut pasal pembelajaran kita pada hari ini, sememangnya kita nak mengalu-alukan juga kedatangan murid-murid kita Cikgu. Ya, betul. Okey, kalau kita boleh tengok dekat belakang ni. Okey. Kita ada murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 242 Shah Alam. Ya. Okey, ada juga dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Cepa Kelantan. Ya, betul. Dan Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Utara 2 Johor. Okey, kita nak berkenalan dulu. Ya, silakan. Dengan para kita pelajar berkenalan. kita pada hari ini. Boleh kita mulakan dengan Saranya. Silakan. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Saranya. Saya dari SMK Tasik Utara 2, Johor Bahru, Johor. Dan cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang nurse. Nurse. okey, Sangat bagus. betul pembelajaran pada hari ini Cikgu nak jadi betul. nurse, doktor, memang cukup rapat Cita-cita sekali. mereka, Okey, ya. seterusnya kita ada Nakib. Silakan Nakib. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nakib Nurullah bin Bashir Ahmad dari SMK Pengkalan Cepa. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ahli perniagaan. Wow, ahli perniagaan pun boleh juga Cikgu. Ya. Okey, seterusnya kita ada Amnan. Silakan Amnan. Salam sejahtera, nama saya Amnan Hamdi bin Muhammad Iskandar dari SMK Pengkalan Cepa.
Cita-cita saya adalah untuk mencari cikgu. Cikgu. Cikgu, Okey. baik. Baik, Haikal silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haikal bin Yusri dari SMK Pekalan Cepa. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jururawat. Jururawat. Okey, seterusnya kita ada Nur Syaurah, silakan memperkenalkan diri Syaurah. Assalamualaikum, nama saya Nur Syaurah Atika binti Muhammad Yunus. Saya dari SMK Syekh 242 Shah Alam. Cita-cita saya nak jadi seorang polis. Polis. Oh, Nampak Syaurah. ketegasan Seorang di anggota situ polis. Syaurah. Okey, Cita-citanya. dan yang terakhir sekali silakan Nurin. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Nurin Zulaisyah binti Zulfakri. Saya dari SMK Syekh 242. Cita-cita saya ingin menjadi pembantu jururawat. Okey. Alhamdulillah masing-masing sudah pun orang kata apa ni cikgu, Ya. dah ada cita-cita mereka tersendiri ya cikgu. Ya, memang, Dan ya. kita harapkanlah untuk pembelajaran pada hari ini insya-Allah kita dapat sedikit intipati supaya mereka terus berjaya di masa hadapan ya cikgu. Ya, mudah-mudahan, Okey, sebelum tu, insya-Allah. sebelum kita memulakan sesi kita pada hari ini, jom cikgu kita sanitasi tangan terlebih Ya, dahulu. Saya mulakan dulu ya cikgu. Okey. Okey. Baiklah, itu dia langkah pencegahan untuk kita mengelakkan penularan jangkitan COVID-19. Baik, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bertemankan saya Ria, pastinya dalam Didik TV KPM untuk slot sukses SPM 2021. Kita dalam mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik bersama-sama dengan saya di studio. Kita ada Cikgu Alwadah binti Dul Halid yang merupakan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 242 Shah Alam. Baik cikgu, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita nak tanya dahulu murid-murid yang berada di belakang kita ni cikgu, yang pastinya nak tanya pendapat. Boleh saya pilih cikgu? Ya, boleh. Sila. Okey, Sila dia. Nur Syaurah, mungkin boleh kongsikan apa pandangan Nur Syaurah tentang mata pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Pandangan saya tentang modul subjek gerontologi ni, antara sebab yang saya suka tentang modul 6 ni ialah saya dapat tahu perkara penting yang mungkin dapat dilakukan dalam kehidupan seharian. Contoh kalau ada emergency macam nenek saya hitam ke, saya boleh tolong ambilkan tekanan darah. Itulah dia, kita boleh aplikasikan ya cikgu. Okey, seterusnya Nakib, mungkin boleh kongsikan apa pendapat Nakib untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Silakan Nakib. Pada pendapat saya suka mempelajari pelajaran modul ini kerana modul ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang jenis penilaian kesihatan fizikal dan dapat mengetahui maksud tekanan darah dengan lebih tepat dan mengetahui langkah mengambil tekanan darah dengan betul. Itu yang terpenting Ya, cikgu, betul, cara ya. yang betul. Sebab kalau salah juga kiranya tak menjadilah ya Ya. cikgu. Okey, seterusnya Sarah. Okey, Sarah mungkin boleh kongsikan pendapat Sarah tentang kita punya mata pelajaran hari ini Sarah. Saya ingin memberi pendapat saya tentang kepentingan dalam modul 6 ini. Mengapa modul 6 ni penting? Kerana dalam modul ni kita akan mempelajari tentang simptom-simptom hypoglycemia dan hyperglycemia. Kadang-kala ada orang yang fikir dia sentiasa berpeluh banyak dan dia rasa itu adalah baik dan boleh mengeluarkan toksik badan. Ya betul, berpeluh boleh mengeluarkan toksik badan, tetapi sentiasa berpeluh dengan banyak itu bukan perkara yang baik kerana itu adalah salah satu simptom hypoglycemia. Sebab kita dah menguasai modul 6 ini, jika satu hari nanti perkara-perkara macam ini berlaku kepada kita ataupun keluarga kita, kita dah tahu adalah simptom-simptom untuk hypoglycemia dan kita boleh ambil tindakan awal sebelum ia menjadi teruk.
Senang Okey. saya sekali cikgu Bagus sangat, sebab ya, Sarah. nampak gaya murid-murid kita pada hari ini memang dah cukup bersedia cikgu. Ya, Jadi insyaAllah. tanpa kita membuang masa, silakan Cikgu Alwardah dengan pengisian untuk hari ini. Silakan cikgu. Okey, baik. Terima kasih Ria. Ya. Terima kasih juga kepada anak-anak murid saya yang telah memberikan pendapat mengenai modul 6 ini. Ya. Jadi seperti mana yang telah saya maklumkan sebentar tadi, sebenarnya modul 6 penting ya untuk kita, terutama sekali bagi kita yang sering mementingkan penjagaan kesihatan warga emas yang ada bersama kita. Ya, ada kalanya kita mungkin fikir warga emas yang ada bersama kita sihat kan. Tetapi rupanya ada juga keluhan dan rintihan ya yang mereka sering keluarkan. Mak letih lah hari ni ya. Mak rasa sangat lapar kan, berpeluh, menggeletar, seperti yang anak-anak murid saya sebutkan ya sebentar tadi. Sebenarnya apabila keadaan sebegitu berlaku ya Ria dan sidang penonton sekalian, sebenarnya kita sebagai penjaga kita perlu mengambil tindakan. Kita tidak boleh membiarkan perkara tersebut, dan itulah sebabnya modul 6 ya saya tampilkan pada hari ini. Okey. Jadi kita pergi kepada modul kita. Jadi saya perkenalkan dulu standard kandungan yang dipelajari oleh murid-murid dalam modul 6 ini. Mereka mempelajari tentang saringan dan penilaian kesihatan warga emas. Seterusnya mereka juga mempelajari saringan dan penilaian kesihatan mental warga emas ya, dan juga hubungan sosial. Jadi ini 3 aspek yang kita cakup dalam standard kandungan ya. Seterusnya, apa yang akan murid capai dalam modul ini ya? Baik, tahap yang pertama, standard prestasi yang pertama ialah mereka dapat mengenal pasti jenis saringan dan juga penilaian kesihatan yang boleh dilakukan ke atas warga emas. Dan seterusnya dapat menerangkan langkah kerja ataupun cara untuk melakukan penilaian kesihatan tersebut. Dan tipi yang ketiga ataupun tahap yang ketiga dapat mengaplikasikan langkah kerja tersebut dalam situasi yang tertentu ya. Kemudian di samping itu dapat menilai hasil tafsiran atau interpretasi bacaan menerusi tahap 4. Dan yang kelima, mereka secara tidak langsung dapat menentukan aktiviti harian yang sesuai untuk warga emas berdasarkan tahap kesihatan, dan untuk akhirnya mereka dapat menghasilkan satu aktiviti yang berkualiti dan bermakna untuk warga emas yang ada dalam kehidupan mereka ataupun untuk insan lain yang mereka jaga ya sebagai warga emas. Okey, itu yang akan kita capai ya. Okey, seterusnya kita pergi pada pembelajaran kita lebih merujuk kepada saringan dan penilaian kesihatan yang murid-murid pelajari. Ini adalah 5 elemen yang dipelajari oleh murid semasa menjalankan pembelajaran di sekolah ya. Iaitu saringan kesihatan, mengambil bacaan tekanan darah, seterusnya denyutan nadi, kemudian suhu badan, kadar pernafasan dan juga paras gula. Jadi saya rasa ini adalah aspek pemeriksaan kesihatan yang pentinglah untuk dikuasai oleh kita semua khususnya ya. Untuk insan yang kita sayangi, okey. Okey, kita pergi pada saringan kesihatan bagi tekanan darah ya. Biasa mungkin kita ada dengarlah sekiranya kita membawa orang ibu dan ayah kita ya, warga emas, ataupun kita bawa ahli keluarga kita berjumpa doktor ya, doktor akan kata BP makcik ni tinggi kan. Itu yang kita takut cikgu. Ya, kita pun takut dia apa ya BP ni. Sebenarnya ialah saringan tekanan darah ya. Jadi apakah agaknya tekanan darah ni ya? Okey, tekanan yang dikenakan oleh darah kepada dinding saluran darah ketika darah dipam oleh jantung ke seluruh tubuh badan. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan bacaan tekanan darah tu. Jadi kalau kita lihat di sebelah ada gambar ya. Okey, ini ialah mesin tekanan darah digital ya, dan ini ialah mesin tekanan darah manual ya yang sering digunakan di klinik dan hospital. Betul. Juga saya bawakan di studio, nanti saya akan tunjukkan ya. Okey, jadi untuk saringan kesihatan tekanan darah ada bacaan ukuran yang kita gunakan yang khusus ya untuk mengambil bacaan tekanan darah ini. Kita tanyakan murid lah ya, apa agaknya bacaan ukuran yang kita gunakan untuk mengambil bacaan tekanan darah. Okey, cikgu nak tanya siapa tu cikgu? Boleh? Siapa jawab? Okey, dipersilakan. Apa agaknya bacaan ukurannya? Boleh angkat tangan. Siapa boleh nak on jawab sila angkat tangan. Okey, Syaura. Nurin. Siapa tu? Nurin. Silakan Nurin, jawapan awak.
Milimeter raksa. Ya, milimeter raksa mmHg. ataupun mmHg. Jawapan yang Itu betul, dia punya bacaan ukurannya ya. Okey, terima kasih Nurin, betul, tepat sekali. Ya. Okey, kemudian terdapat dua jenis ukuran yang kita ambil semasa melaksanakan langkah kerja mengambil tekanan darah. Agaknya apa agaknya jenis ukuran yang kita ambil semasa mengambil bacaan tekanan darah? Kita nak tahu tu. Jenis ukuran. Ya. Okey, Apakah siapa dia? nak jawab angkat tangan. Okey, siapa? Okey, kita Ya, ada Haikal. Okey, dipersilakan. Tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Tepat sekali. Tepat. Dengan Bagus, istilah pandai, yang Haikal. saintifik itu ya. Tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Okey. Jadi biasa kita dengar daripada doktor ya, bacaan atas, bacaan bawah. Inilah dia, iaitu bacaan tekanan sistolik, diastolik ya. Okey, sistolik ialah tekanan ke atas saluran darah apabila jantung mengepam, ya, dan tekanan diastolik ialah tekanan semasa jantung berehat. Jadi itu sebabnya bacaan yang pertama yang di atas biasanya lebih tinggi daripada bacaan yang di bawah ya. Itulah maksudnya. Okey, seterusnya. Kita nak tahu pula ya Ria, berapa agaknya bacaan tekanan darah normal ni kan. Okey, kita tanya murid-murid boleh cikgu? Kita perlu cakna lah tentang bacaan ini. Okey, kita nak tanyakan murid ya. Tekanan darah normal bagi dewasa berapa agaknya? Okey, siapa nak jawab angkat tangan sekali lagi? Okey. Boleh. Okey, Ya, Haikal. 120/80. Ya, 120/80. Okey, Okey, yang mana Haikal. sistolik, yang mana diastolik, Haikal? 120 sistolik, 80 diastolik. Ya, ini ialah sistolik 120 dan diastolik 80. Okey. Betul, tepat sekali. Okey. Okey, sekarang kita dah tahu bacaan normal untuk tekanan darah. Kita nak tahu pula pra tekanan darah tinggi. Okey, berapa agaknya bacaannya? Pra tekanan darah tinggi berapa agaknya? Siapa nak jawab? Dia mesti lebih sikit daripada bacaan normal, kan? Berapa tu? Okey, cuba jawab. Sarah boleh jawab, Murid? Sarah. Okey, dipersilakan. Silakan Sarah. Boleh. Tekanan darah yang tinggi Pra tekanan darah tinggi ialah tekanan darah tinggi ialah 120 hingga 139 iaitu sistolik, dan untuk diastolik 80 hingga 90. Iya, betul ya. Ini baru bacaan pra ya, pra tekanan darah tinggi ataupun pra hipertensi ya. Kita nak tahu pula bacaan tekanan darah tinggi. Kita lihat berapa bacaan tekanan darah tinggi yang perlu kita tahu iaitu bacaan lebih 140 untuk sistolik dan 90 untuk diastolik. Okey. Ni tekanan bacaan tekanan darah tinggi. Seterusnya tekanan darah rendah, bacaan kurang 90 sistolik, dan bacaan bawah ataupun diastolik kurang daripada 60. Jadi dengan maklumat ini kita boleh mengetahui ya bagaimana tahap kesihatan kita. Okey, seterusnya, bahagian anggota mana yang boleh kita dapatkan bacaan tekanan darah tinggi ni? Jadi kita akan tahu di mana kita menggunakan peralatan ini ya. Ini iaitu mesin tekanan darah digital ya. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Jadi anggota badan yang boleh kita ambil bacaan tekanan darah ialah di bahagian atas lengan, okey, di bahagian atas lengan, atas siku ya. Seterusnya sini, bahagian peha, ia di atas lengan. Okey. Ya. Seterusnya di bahagian peha dan bahagian kaki. Ya, walau bagaimanapun setiap tempat mempunyai bacaan tekanan darah yang berbeza lah ya, sedikit berbeza. Okey, seterusnya selepas kita mengetahui bacaan tekanan darah, kita ingin mengetahui pula ya tentang denyutan nadi. Kita kena tahu juga ya. Nadi ini ialah apa ya? Denyutan nadi ini ialah pengembangan saluran darah apabila jantung mengepam darah. Jadi bacaan nadi amat penting untuk kita ketahui ya. Jadi dalam tubuh kita dapat mengenal pasti bacaan nadi daripada beberapa tempat ya. Kalau kita lihat pada rajah ini, di bahagian kepala kita juga ada nadi ya, iaitu dinamakan nadi temporal. Okey, pada leher kita juga ada nadi iaitu nadi karotid. Seterusnya nadi brachial yang di atas lengan tadi ya, yang kita boleh gunakan anggota tersebut untuk mengambil bacaan tekanan darah ya.
Seterusnya pada bahagian badan sebelah kiri, apical, lengan, radial dan seterusnya peha, femoral, ya, di bahagian belakang lutut, popliteal. Okey? Popliteal. Jadinya kita akan fokus mengambil bacaan denyut nadi pada nadi radial yang berada pada tangan kita, pergelangan tangan kita. Jadi di sini boleh dikesan nadi. Okey, baik. Denyutan nadi yang lemah atau terlalu tinggi menandakan terdapatnya masalah pada fungsi jantung, okey, dan kadar denyutan nadi diukur mengikut bilangan nadi per minit, ya. Okey, seterusnya bacaan nadi. Okey. Baik, bacaan nadi ni ada normal, ada tak normal, ya. Tapi berapa bacaan nadi normal bagi manusia ni? Kita nak tahu. Okey, boleh murid berikan maklumatnya? Nadi normal, ya. Sarah, dipersilakan. Silakan Sarah. Kiraan nadi normal ialah 60 hingga 100 per minit. Ya, 60 hingga 100 per minit. Ya, namun ada kalanya berlaku keadaan yang tidak normal, ya Sarah, ya. Bagaimana jika keadaan nadi lebih 100 denyutan seminit? Apakah agaknya kategori nama yang lain bagi tidak normal tersebut? Untuk denyutan nadi yang laju, nama dia ialah tachycardia, iaitu denyutan nadi dia lebih daripada 100 denyutan. Ya. Dan lagi satu ialah denyutan nadi yang perlahan, iaitu dia kurang daripada 60 per minit. Ya. Nama dia ialah bradycardia. Ya, jadi murid kena tahu ini, dan kita juga sebagai penjaga kita kena maklum dan kita kena faham, ya, tentang perkara ini. Jadi sekiranya berlaku tidak normal, kita perlu melakukan sesuatu lah, ya, untuk warga emas kita. Okey, seterusnya untuk saringan kesihatan yang murid pelajari juga adalah mengenai suhu badan. Saya rasalah Ria, ya, dan juga murid-murid sekalian, suhu badan ini ialah antara amalan kita. Betul, ya, mengambil suhu badan amalan kita yang telah sangat biasa kita lakukan, ya, kerana pandemik COVID-19. Jadi untuk itu, ya, kita kena tahu suhu badan tu ialah apa agaknya, ya. Suhu badan ialah tahap kepanasan badan yang diukur pada tubuh manusia, ya. Jadi bahagian mana agaknya suhu badan ni kita boleh dapatkan bacaan. Okey, murid-murid, kalau tak tahu ni, saya rasa awak tak pernah pergi mana-mana ni, ya. Okey. Okey, di bahagian anggota mana suhu badan ni kita boleh kesan? Okey. Siapa nak jawab? Okey, Syaura. Ya, Syaura. Di bawah ketiak, dalam telinga, dahi dan bawah lidah. Ya, kita lihat di mana, ya, di bawah ketiak, ya, kita boleh kesan kepanasan, di bawah mulut iaitu di bawah lidah, ya. Kemudian dalam telinga dan juga pada dahi, ya. Okey, bagus Syaura. Okey, seterusnya bacaan normal untuk suhu badan. Okey, bacaan normal untuk suhu badan manusia berapa? Okey, kita bagi nakib pula boleh cikgu? Boleh, ya, dipersilakan nakib. Okey, berapa silakan suhu badan normal untuk dewasa? 35.7. 35.7. Ya, okey. So kita lihat, ya, di sini. Baik, sebenarnya ada perbezaan, ya. Sedikit perbezaan suhu badan apabila diambil daripada bawah lidah dan juga bawah ketiak. Sekiranya termometer berada pada mulut bawah lidah, bacaannya ialah 35.5 darjah Celsius hingga 37.5. Dan suhu badan normal sekiranya diambil pada bawah ketiak 36.5 darjah Celsius sehingga 37.5 darjah Celsius, ya. Okey. Okey, seterusnya ukuran suhu badan, saya rasa kita dah faham, kita dah tahu ukuran suhu badan diambil dalam darjah Celsius, ya. Okey, dan sekiranya berlaku, ini yang kita khawatir dalam tempoh COVID-19, iaitu apabila berlaku suhu yang tinggi pada badan kita, dikatakan demam, ya. Jadi suhunya ialah 37.5 darjah Celsius lebih, ya. Okey. Baik cikgu, sebab itulah pentingnya untuk kita tahu mengenai suhu badan ni cikgu. Andai kata terlebih macam cikgu bagi tahu tadi demam. 40 darjah Celsius, itu bermakna kita perlu dapatkanlah pengawasan yang sepatutnya. Baik cikgu, kita berehat dahulu sebentar boleh cikgu? Ya, boleh. Okey, kita kembali selepas ini.
KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot sukses SPM 2021. Kita dalam mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik, dan untuk itu saya bersama-sama lagi kita ada cikgu di studio Alwardah binti Dul Halid yang merupakan guru bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 242 Shah Alam. Baik cikgu, kita nak teruskan lagi dengan sesi kita pada hari ini cikgu. Ya, tadi betul, cikgu dah terangkan kepada para murid kita mengenai suhu badan cikgu. Dan mungkin kalau sebut pasal suhu badan ni adalah peralatan untuk kita ukur suhunya cikgu. Ya, betul Ria. Jadi pada hari ini saya datangkan khas lah di studio ini. Tapi nampaknya peralatan yang saya bawa ini sudah serasi lah dengan norma kita norma baharu, iaitu alat untuk mengukur suhu badan yang ini saya rasa semua orang pernah menggunakan alat ini, dah biasa guna. Ini ialah termometer, dan termometer yang saya bawa ini ialah termometer pengimbas dahi. Termometer pengimbas dahi ini kita gunakan untuk kita scan ataupun imbas pada bahagian dahi, dan tahap kepanasan tubuh dikesan dan kemudian dapat bacaan. Jadi Dahi sekiranya saja cikgu? Ya, yang ini pada dahi saja Ria. Macam ni Maknanya saja. kalau kita ambil di bahagian tangan ke memang tak boleh? Okey, kalau kita ambil pada bahagian yang lain, kita khawatir bacaan itu tidak sah. Ataupun tidak menepati. Okey. Betul. So ini ialah ingat bacaan dahi sahaja, pengimbas cikgu. dahi, dan satu lagi saya bawakan juga iaitu termometer digital. Termometer digital ini mungkin agak kurang digunakan di luar sana, di pasar raya seumpamanya, tapi kerap kita gunakan di rumah. Betul, khusus cikgu. untuk kegunaan ini harian untuk kita. anak saya demam cikgu. Ya, betul, Ria, Tanda dah panas sikit saya cek terus. Ya, ini antara alat keselamatan yang perlu kita simpan lah untuk betul. keselamatan ahli keluarga kita, dan khususnya untuk warga emas yang ada dalam kehidupan kita. Okey. Jadi untuk termometer digital ini pun menggunakan bacaan digital Kita tekan saja alat ini dan kita ambil bacaan pada bawah lidah boleh, dan juga di bawah ketiak akan dapat bacaan yang tertera pada monitor ini. Okey, antara alat lain seperti dalam paparan slide saya ini ada juga termometer klinikal termometer klinikal. Termometer klinikal ini ialah termometer yang diperbuat daripada kaca. Satu ketika dulu kita sering gunakan, namun pada ketika ini termometer digital lah menggantikan tempat ini Dan seterusnya termometer timpanik juga kita ada. Termometer untuk mengukur suhu pada bahagian telinga. Okey, so kita dah tahu tentang peralatan ini, nampaknya kita akan menjadi semakin sihat lah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, dan seterusnya murid juga kita ajarkan tentang kadar pernafasan. Jadi kadar pernafasan ini sebenarnya elemen yang sangat penting lah untuk kesihatan, sebab pernafasan terutama sekali pada zaman kita dilanda pandemik COVID ini kan, kita sering diuji dengan masalah, ada antara mangsa-mangsa COVID yang diuji dengan masalah pernafasan kan. Jadi apa agaknya yang dimaksudkan dengan kadar pernafasan dalam saringan kesihatan yang dipelajari oleh murid-murid ini, iaitu tentang jumlah tarikan nafas dalam tempoh seminit. Jadi melalui kadar pernafasan ini kita dapat mengetahui tahap kecergasan fizikal seseorang, khususnya warga emas. Dan seterusnya diukur dengan mengira bilangan tarikan nafas per minit. Jadi kita kena bantulah warga emas kita ni untuk periksa tahap pernafasan dia. Kirakan dalam tempoh seminit berapa kadar pernafasannya. Jika diikutkan kadar pernafasan yang normal, berapa jumlahnya? Ialah 12 hingga 18 nafas per minit. Namun ada kalanya berlaku terlebih bacaan kadar nafas. Berapa agaknya kadar nafas yang mungkin berlebihan dari kadar normal? Okey, murid boleh jawab? Siapa nak jawab angkat tangan? Ya. Nurin, silakan dengan jawapan awak. Jumlah kadar pernafasan tinggi. Lebih daripada 20. Ya, bacaannya bila kita sama-sama periksa kadar nafas seseorang, terutamanya warga emas, lebih 20 lebih, mungkin 25, 28 Mengapa keadaan ini berlaku agaknya, Nurin?
Ada tak sebab-sebabnya? Mungkin ada sebab-sebab tertentu? Apakah sebabnya Nurin? Demam Aha. dan asma. Ya, mungkin ada sebab-sebab masalah kesihatan ya. Betul. Yang dialami oleh warga emas. Dan jadi itu sebabnya kita perlu cakna sekiranya warga emas kita menghadapi simptom-simptom sebegini ya. Cikgu, dan mungkin kalau ada masalah pernafasan ni berkait rapat dengan masalah pemakanan juga cikgu. Ya, betul. Pemakanan dan ubat-ubatan juga ya mempengaruhi bilangan kadar pernafasan untuk seseorang. Ya, betul. Terima kasih Ria. Okey. Baik. Okey, kita teruskan dengan paras gula. Ini juga ya masalah ataupun isu ya yang berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia apabila dikatakan rakyat Malaysia ramai yang mengidap diabetes. Betul cikgu. Diabetes mellitus iaitu kadar paras gula yang tinggi ya dalam darah. Baik, apa sebenarnya ya yang kita faham tentang paras gula ni? Jadi diabetes ataupun pesakit diabetes mempunyai paras gula yang tinggi dalam darah ya. Jadi itu yang berlaku. Jadi tujuan kita membuat pemeriksaan adalah supaya bacaan glukosa dalam tubuh dalam keadaan yang stabil. Ya, jadi jika tidak stabil, kita perlu awasi bacaan paras gula tersebut dengan mengadakan pemeriksaan yang berkala. Dan seterusnya, pengukuran gula kita boleh jalankan ke atas seseorang individu sama ada secara rawak. Ya, apabila mereka ada simptom ya macam pening, letih kan, kita terus periksa. Ya, ataupun kita boleh minta seseorang itu supaya berpuasa terlebih dahulu supaya bacaannya lebih tepat ya. Ya. Dan pengukuran unit bagi paras gula ini ialah apa dia murid? Pengukuran unit untuk paras gula Amnan. Apa dia? Saya dah bagi dia jawapan. Senyap je Okay, Amnan. Pengukuran unit untuk paras gula diukur dengan bacaan apa? Ya Amnan? Boleh Amnan? Okey. Boleh? Okey, kita ukur dengan bacaan milimol liter ya Amnan? Ya. Milimol liter ya. liter. Iaitu ukuran untuk kepekatan glukosa dalam darah ya. Cikgu, Okey. itu baru saya nak tanya cikgu. Ya. Apa orang kata ni paras gula yang tak normal ni cikgu? Sebab kita pun risau juga, kita dah meningkat dewasa ni, kita pun nak tahu jugalah paras gula kita ni normal ataupun tidak. Ya, betul Okey, jadi kita akan ketahui ya, paras gula yang tidak normal berkemungkinan berlaku dalam diri seseorang. Okey, apakah dia agaknya jenis paras normal yang tidak paras gula yang tidak normal dalam tubuh badan kita ni kita namakan apa? Ada dua jenis. Boleh berikan kepada saya? Okey, Haikal, saya pilih. Ya. Dia pun dah angkat tangan Haikal. cikgu. Teruskan. Hypoglycemia dan hyperglycemia. Ya, hypoglycemia dan juga hyperglycemia, okey. So hyperglycemia ialah paras gula yang tinggi, okey, manakala hypoglycemia ialah paras gula yang rendah. Dua-dua ni ada simptomnya yang tersendiri. Ya, ada kesannya ya. Tapi kita tengok dulu faktor. Apakah faktor yang mempengaruhi berlakunya hypoglycemia dan hyperglycemia? Ada 3 ya. Antaranya ialah yang berkait rapat tentang pemakanan kita. Okey, makanan yang kita ambil adakah terlalu manis ya? Dan dia mempengaruhi kandungan gula, glukosa dalam darah ya. Seterusnya ubat-ubatan yang kita ambil juga ya menjadikan bacaan gula kita tidak stabil. Dan seterusnya aktiviti fizikal harian yang kita jalankan ada kalanya mendorong berlaku ketidakseimbangan dalam gula dalam tubuh ya. Okey, simptom-simptom hypoglycemia. Kita cuba kenal pasti ya. Apa simptom-simptom yang berlaku sekiranya gula tinggi paras gula tinggi dalam badan. Okey, boleh berikan contoh? Siapa? Murid? Siapa murid yang nak jawab? Persilakan. Apa dia simptom? Bila kita paras gula tinggi ke rendah tu cikgu? Ni hypoglycemia iaitu paras gula rendah. Rendah. Okey. Amnan. Sarah. Sarah. Okey, Sarah silakan Sarah. Hypoglycemia yang saya mengatakan semasa pendapat saya tu, kita akan berpeluh, letih, sakit kepala dan menggeletar, berdebar juga. Okey, saya dah berikan sedikit ya.
beberapa panduan simptom hypoglycemia. Okey, Sarah ada tambah tadi sakit kepala. Ya, menggeletar, berpeluh, okey, berdebar-debar. Ini simptom dia. Kalau Jadi paras sekiranya gula rendah, cikgu? ya, sekiranya berlaku, jadi penjaga ataupun warga emas perlu tahu bermakna kita perlu melakukan sesuatu, ya. Okey. Ada juga kesan ataupun simptom hypoglycemia pun ada juga, ya. Jadi kita nak tahu apa simptom hypoglycemia sekiranya seseorang mendapat hypoglycemia ni. Okey, boleh murid? Paras gula tinggi. Ya, paras gula tinggi dalam tubuh. Okey. Silakan. Kita ada Amnan lah tadi, cikgu. Dipersilakan jawab. Amnan boleh jawab tak, Amnan? Okey. Boleh. Apa dia simptom hyperglycemia? Dia akan orang yang ada hyperglycemia akan rasa lapar, dia akan rasa letih, sangat dahaga, dan mulut dan kulit dia akan kering. Ini simptom-simptomnya, ya. Okey. So seterusnya kesan, ya. Kesan hypoglycemia, okey. Jadi kita lihat kesan hypoglycemia sekiranya gula rendah, kita boleh dapati ada berlaku risiko pengsan, keliru, penglihatan kabur dan juga sawan, ya. Dan sekiranya hyperglycemia iaitu gula tinggi dalam darah akan mengundang, ya, kegagalan buah pinggang, masalah mata, penyakit jantung dan juga mungkin berlaku pemotongan anggota. Okey. Jadi ini yang kita risaukan. Itulah penting, cikgu. Kita kena jaga kesihatan. Kalau boleh elakkan makan makanan manis. Nak makan boleh, cikgu, tapi bagi Ria jangan terlalu banyak kuantiti. Jangan terlalu berlebihan lah, berlebihan ya. kuantitinya. Okey, cikgu. Okey, jadi untuk unit yang seterusnya 6.1.4 ini kita akan tunjukkanlah, ya, langkah kerja. Langkah kerja untuk mengambil bacaan tekanan darah. Hari ini saya bawakan mesin tekanan darah digital. Okey, ya. Ini ialah mesin tekanan darah digital yang digunakan oleh murid-murid semasa amali, ya. Jadi saya nak minta bantuan murid lah, ya, untuk bacakan langkah kerja. Ini sebenarnya adalah amali yang murid-murid jalankan. Langkah kerja kita sebenarnya menjurus pada 4 aspek ini, iaitu yang pertama menyediakan peralatan, ya, seperti yang saya sediakan sekarang ini. Kemudian ada langkah kerja sebelum, semasa dan selepas. Ya, okey. Ada murid yang boleh bantu saya untuk saya tunjukkan peralatan ini digunakan pada lengan saya. Okey, dipersilakan. Okey, siapa nak tolong? Okey, siapa yang nak tolong? Syaura. Okey, Syaura. Okey. Pertama sekali memberitahu warga emas tentang langkah kerja yang akan dilakukan. Ya, seterusnya. Kedua, mencuci tangan dengan bersih. Ya, kemudian langkah kerja semasa, Syaura? Langkah kerja semasa? Melipat dengan baju pesakit warga emas. Ya, melipat, ya, sepatutnya dilipatkan. Kemudian pasang undi kuf yang kempis di atas arteri brachial. Okey, saya pasangkan, ya, begini. Ada arteri apa tadi? Syaura, ya, brachial. Okey, begini keadaannya. Kemudian membalut undi curve 2.5 cm atas dari siku. Okey. Tiup harus lari dengan lengan depan dan jangan balut terlalu longgar atau terlalu ketat. Ya, betul. Kemudian boleh tekan, tekan butang on dan tunggu sehingga bacaan tekanan darah tertera. Ya, ya, ini ada butang on, off, jadi kita tekan, akan ada bacaan, ya, dan kemudian berlaku pengembangan dan pengempisan. Mungkin keadaan mereka yang kita nak ambil bacaan tu. Macam mana keadaan dia, cikgu? Okey, keadaan orang yang akan kita uruskan tersebut mesti dalam keadaan yang tenang. Ya, mereka tidak boleh selepas mandi. Seelok-eloknya 20 minit selepas melakukan aktiviti tersebut. Maksudnya keadaan orang yang ingin kita uruskan itu dalam keadaan yang rehat. Ya, okey. Jadi selepas mendapat bacaan, apa yang kita perlu buat, Syaura? Menekan butang off setelah tekanan darah diperoleh. Ya, kemudian langkahkan penyambung tiup dan mengempiskan body curve dan keluarkan daripada lengan warga emas. Ya. So kita buka semula dan langkah kerja menyimpan, ya. Okey. Baiklah, itu dia langkah-langkah cikgu dah
pun tunjukkan kepada kita tadi cikgu. Jadi penting untuk kita yang mana mungkin tinggal bersama para ibu bapa dan juga warga emas, contohnya datuk, nenek kita. So inilah langkah-langkah yang kita perlu tahu untuk membantu mereka di masa akan datang. Baik cikgu, kita berehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM untuk kita punya slot sukses SPM 2021 untuk mata pelajaran Gerontologi Asas dan Geriatrik. Baik, sebelum tu saya nak dapatkan saya nak berkongsi dengan anda antara kita punya bilangan kes harian pada hari ini bagi COVID-19 bertarikh 6 Oktober 2021 adalah sebanyak 9,380 kes. Jadi sekali lagi penting untuk Ria ingatkan kepada anda, ke mana jua anda pergi, apa jua yang anda lakukan, terus patuh pada SOP yang telah pun ditetapkan. Baik, kita nak sambung lagi bersama dengan Cikgu Alwardah hari ini. Cikgu, tadi kita dah belajar banyak tentang kita punya mata pelajaran pada hari ini dan tiba masanya untuk kita uji minda pula cikgu. Ya, betul tu Ria ya. Nampaknya kita telah tiba segmen uji minda ya dengan contoh-contoh latihan. Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Okey, topik ini kita telah bincangkan sebentar tadi ya. Jadi kita lihat pada soalan 1 ya. Cikgu bacakan dulu arahannya. Jadual 1 menunjukkan peralatan yang digunakan untuk saringan warga emas ya, saringan kesihatan warga emas. Okey, murid-murid boleh nampak ya peralatan ini, peralatan A, peralatan apa? Boleh nampak? Boleh nampak ya. Okey. Okey, nampak cikgu. Peralatan A ialah mesin tekanan darah digital, mesin tekanan darah manual ya. Okey, kemudian yang ini ialah jam randik. Seterusnya C ialah glukometer, bacaan untuk mengambil bacaan paras gula. D termometer, E juga termometer dan F ialah mesin tekanan darah digital ya. Okey, soalannya pilih dan kelaskan peralatan tersebut mengikut kategori masalah kesihatan warga emas dengan menuliskan A, B, C, D atau E. Ya, okey. Siapa nak jawab ni, murid? Okey, angkat tangan boleh murid-murid. Okey. Ya, okey, silakan. Okey, kita ada simptom demam, diabetes dan sakit jantung. Okey, sekarang kita kelaskan peralatan apa yang kita guna untuk memeriksa ya, membuat saringan demam. Untuk demam kita gunakan D. Termometer timpanik. Yes, tepat, betul. Seterusnya E. Iaitu termometer termometer manual. Ya, manual atau termometer klinikal ya. Okey, diabetes kita guna alat apa? Diabetes. Siapa boleh jawab? C. Okey, C ini ialah alat yang kita namakan glukometer ya. Okey, untuk sakit jantung, sakit yang berkaitan dengan jantung ya. Okey. Alatnya ialah Nurin, silakan. Nurin. A. Okey, mesin tekanan darah. Kemudian B. Okey, B iaitu jam randik ya untuk kadar pernafasan tadi yang kita ukur. Dan F ya, mesin tekanan darah digital. Okey, bagus Nurin. Ya, terima kasih. 6 markah. Ya, okey. Seterusnya soalan 2. Kita rujuk soalan 2 ya. Rajah 2 menunjukkan bacaan pengukuran bagi saringan kesihatan, juga berkait dengan apa yang kita telah pelajari. Bacaan ukurannya ialah yang pertama A darjah Celsius, B milimeter raksa dan C ialah milimoliter ya. Okey, sekarang padankan bacaan dengan aktiviti saringan kesihatan seperti di sebelah penyataan yang disediakan, iaitu penyataan aktivitinya Pak Cik Ramzi memeriksa suhu badan pada telinga menggunakan termometer. Jadi bacaan ukuran apa yang digunakan? Jadi kamu perlu tuliskan sama ada A, B atau C. Ya, okey, siapa yang nak jawab ni? Okey, boleh angkat tangan murid-murid. Okey, boleh jawab? Ya, Sarah. Okey, Sarah.
Untuk soalan yang pertama, Sarah, Soalan pertama? jawapannya. Untuk soalan yang pertama kita guna Celsius. Ya, darjah Celsius sebab kita memeriksa suhu, ya. Okey, untuk yang kedua, doktor mengambil bacaan tekanan darah pada brachial Pak Cik Wong. Okey, Sarah. Pada brachial Kita guna B milimeter raksa. Ya, milimeter raksa, iaitu bacaan tekanan darah. Seterusnya, Makcik Rina diminta berpuasa sebelum membuat ujian paras gula. Kita guna C. Ya, milimol liter C. Milimol Dan liter. yang terakhir, Jurulatih Hamid mendapati bacaan diastolik Pak Cik Raj tidak stabil. Kena guna B milimeter raksa. Ya, milimeter raksa. Wow, Okey, bagus. Sarah 4 ni, markah, ya. Sarah. Ya. Okey. Okey, seterusnya Terusnya soalan ketiga. Ya. Rajah 3 merupakan sebahagian langkah kerja yang pernah dijalankan untuk mengambil bacaan tekanan darah. Seperti yang saya lakukan tadi. Ya. Okey, ini ialah grafiknya. Jadual 3 merupakan penyataan langkah kerja semasa mengambil bacaan tekanan darah yang tidak tersusun. Jadi murid perlu susun dengan menulis 1, 2, 3 hingga 6. Ya. Okey, penyataannya. Ini penyataan disediakan. Okey, sekarang boleh bantu saya susun. Siapa yang nak bantu saya susun langkah kerja ini? Persilakan. Kita ada 6 markah kat sini, Ya, ada cikgu. 6 markah di sini. Ya, kita lihat ada 6 markah. Okey, boleh? Murid? Okey. Dipersilakan. Haikal, boleh tolong susun Haikal. Oh, okey, Amnan. Okey. Amnan? Okey, Amnan, silakan. Yang pertama. Turutan dia apa dia, Haikal? Haikal pula. Amnan. Okey, Amnan, yang mana? Nombor 1 ialah menyambung pundi kaf kepada lengan. Yang Okey. pertama. Adakah betul yang pertama itu? Amnan, cuba lihat semula. Tadi mula-mula sekali saya buat apa semasa tanggungjawab semasa? Langkah kerja semasa, saya ambil alat ini, apa yang saya buat tadi? Apa yang cikgu lakukan tadi? Okey, yang mana? Yang lain boleh bantu? Nombor 1 ialah menyambung pundi kaf pada mesin. Adakah betul? Melipat lengan baju dahulu ya, Amnan. Tapi tadi saya tak lipat lah. Cuma saya terus memasukkan saja pundi curve ya. Supaya berada pada lengan. Kemudian yang kedua. Yang kedua. Amnan. Amnan. Atau rakan Yang lain kedua boleh bantu baru ya? yang menyambung. Ya betul. Menyambung. Menyambung cube curve. Tadi saya lakukan juga. Yang seterusnya. Seterusnya menekan butang on. Ya, menekan butang Betul. on. Betul. Pada mesin lagi. Okey, yang keempat. Yang keempat. Lepas tu menekan off. Betul. Ya, menekan off. Kemudian seterusnya yang kelima. Menanggalkan penyambung tube. Ya, Betul. menanggalkan penyambung tiub. Dan yang terakhir sudah pasti kita mencatat dan merekod. Okey. Baik, terima kasih Amnan. Ya, terima kasih Amnan. Okey, seterusnya yang keempat ya. Okey, Rajah 4 menunjukkan tanggungjawab mengambil bacaan nadi yang ditekan pada nadi radial ya, pada pergelangan tangan. Okey, kemudian murid diminta untuk menyusun langkah kerja berdasarkan penyataan. Okey, boleh murid bantu saya susun langkah kerja mengambil bacaan nadi? Dipersilakan. Ya, Sarah. Okey, Sarah, silakan. Langkah yang pertama. Terus susun, kita kena pasti langkah pertama dulu ya. Kemudian untuk step ini kita sebenarnya murid telah diberikan clue ya atau hint supaya mereka mendapat dapat kesan langkah 1 dan langkah terakhir. Kerana ini ialah amali mereka. Okey, dipersilakan Sarah langkah 1. Langkah 1, kita perlu mencuci tangan sebelum menyentuh warga emas, iaitu C. Ya. Seterusnya. Langkah kedua ialah langkah 5. Langkah 5. Langkah 5. Langkah 5 ialah untuk merekodkan pengiraan dalam borang catatan tanda. Ya. Kita dapat kesan merekod itu ialah langkah kerja yang terakhir. Seterusnya. Langkah kedua ialah meletakkan tangan warga emas dengan tapak tangan menghadap ke atas. Ya. Kemudian langkah 3 ialah E dan langkah 4 ialah D. Okey ya, kita letak 2 jari pada nadi radial dan seterusnya kita mengira ya. Okey. Okey, terima kasih Sarah ya. Okey, seterusnya ya. Untuk soalan yang kelima, tandakan right okey bagi penyataan ini. Baik, siapa murid yang jawab? Penyataan pertama. Ini ialah penyataan untuk mengambil bacaan tekanan darah, okey. So, jadinya kita lihat pada penyataan yang pertama, adakah betul penyataan ini ya?
Diukur dengan ukuran milimeter raksa, betul ke salah? Okey, kita minta Nurin. Betul ke salah Nurin? Sila jawab. Nurin, silakan Nurin. Betul atau salah? Betul ke salah? Betul. Ya, betul. Betul. Okey. Seterusnya, pernyataan kedua, bacaan diambil pada mulut, ketiak dan dahi. Betul ke salah? Salah. Okey, salah. Tapi kita tak tanda apa-apa sebab yang diminta hanyalah tanda right saja, ya. Okey, kemudian tekanan diastolik ialah bacaan semasa jantung berehat antara dua pengepaman. Betul. Okey, betul. Kemudian diukur dengan bacaan milimol liter. Betul ke salah? Salah. Salah, ya. Okey, seterusnya membalut pundi kuf 2.5 cm dari atas siku. Betul. Ya, betul. Seterusnya jumlah tarik nafas diukur dalam tempoh seminit. Salah. Salah. Ya, tak perlu tulis apa-apa. Kemudian tekanan yang dikenakan oleh darah kepada dinding salur darah apabila darah dipam oleh jantung. Jawapan dia? Betul. Betul. Ya, Betul. dan yang terakhir sistolik ialah tekanan ke atas salur darah apabila jantung mengepam darah. Okey. Betul, ya, jawapannya. Betul. Baiklah. Terima kasih Cikgu Alwarda di atas perkongsian pembelajaran kita pada hari ini untuk mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Saya pasti murid-murid sudah pun mendapat sedikit pembelajaran pada hari ini untuk diaplikasikan di masa akan datang juga sebab pentingnya untuk kita menjaga warga emas yang mana kita tahu mereka memerlukan lebih perhatian daripada kita. Sekali lagi terima kasih Cikgu dan juga murid-murid. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih.